This call is now being recorded. Okay, dah record kan? Alright. Okay, petang ni kita nak ganti hari Khamis. Okay, sebab hari Khamis ni tak ada. Tapi attendance tu saya akan post hari Khamis lah. Sebab nak ambil tarikh hari Khamis tu. Jadi hari ni attendance-nya diisi pada hari Khamis. Okay, so kita nak sambung sikit lagi 4.3 sikit saja. Lepas tu nak masuk 4.4. Sebelum tu untuk makluman awak, rasanya awak pun dah tahu, kita sepatutnya nak buat UPS pada minggu pada kita punya cuti di kebelakangkan kan. Kita kan daripada perubahan cuti. Cuti sepatutnya 3 hari bulan dah berganjak kepada 10 hari bulan kan. So dia ada anjakan, kemudian UPS sepatutnya diawalkan pada 3 hari bulan, tapi sekarang ni dah pergi kepada 17 hari bulan. Okay, so nanti saya akan maklum baliklah makluman-makluman yang berkenaan dengan UPS tu. Jadi lepas cuti, bermaksud naik cuti nanti awak akan ada banyak kerja sikit lah. Okay, sepatutnya lepas cuti kita hanya ada UPS 2 dengan UPS 3 dengan practical test. Tapi disebabkan anjakan ni, lepas cuti awak akan ada UPS 2, UPS 3 dan juga practical test. Okay, maksudnya week by week tu akan ada banyak, setiap minggu tu ada kerja-kerja dia lah. Okay. Jadi UPS 2 dia adalah berkenaan dengan topik 3 dan topik 4. Jadi bila dah kita ganjak ni, dia akan drag sikit lah kita punya chapter tu ke belakang. Saya akan still follow, cumanya knowledge awak tu dia bukan knowledge yang semasa lah. Maksudnya bila dah naik cuti tu mungkin awak kita dah masuk chapter 5, baru awak nak buat UPS. Terlambat sikit lah. Okay. Tak apalah, nanti kita cari masa untuk buat revision. Alright, so saya nak sambung tadi. Okay, berkenaan dengan soalan yang saya bagi dalam latihan dan juga ada yang awak hantar dekat saya tu. Saya tengok ada 2 pattern drawing. Okay, ni tengok ni penting ada 2 pattern drawing. Yang pertama, okay, ni soalan dia CH3COOH. Yang ni saya tak bincang hari tu, saya minta awak buat saja kan. Kita nak bincangkan lah. Okay. So bila kita open structure, kita nak buat overlapping ada 2 jawapan. Okay, dan saya akan beritahu saya prefer yang mana. Okay, so ini structure dia. Kita tulis sama-sama ya. Okay, so yang ini carbon 2, ni oksigen 1, ini oksigen 2. Okay, so C1 akan undergo sp3, carbon 2 akan undergo sp2, oksigen 1 adalah sp3. Okay, oksigen 2 ni yang pilihan. Okay, so saya tandakan oksigen 2 ni yang saya akan buat 2 kaedah. Okay, oksigen ni dia hari tu kita dalam kita punya syllabus dia macam ni. Syllabus kita hanya buat hybrid untuk center atom. Syllabus metrik lah. Hybrid untuk center. Sekarang ini oksigen yang kita jumpa ni adalah terminal atom. Okay. Jadi kalau awak nak buat hybrid pun boleh, tak buat hybrid pun boleh. Okay, dia ada 2 cara. Satu, nak hybrid diterima, tak hybrid pun diterima. Okay, sebab dia bukan dalam syllabus kita. Yang penting adalah yang center. Yang ini adalah tambahan. Maksudnya kalau kata awak buat hybrid pun dia tak boleh salahkan. Kalau tak buat hybrid pun dia tak akan salahkan. Okay, kalau kita nak hybridkan dia akan mengalami sp2. Sebab apa sp2? Sebab dia ada 2 lone pair dan 1 sigma. 3 lah. Ada 1 pi kat sini kan. So kalau total dia, kita predict dia adalah sp2. So saya akan ajar kedua-dua cara, iaitu yang with hybrid dengan without hybrid. Okay. So
Kita akan tengok yang pertama CH3. So saya akan draw CH3 dulu. Okay, ini untuk karbon 1. Okay, karbon 1 sambung dengan karbon 2. So, saya buat hidrogen siap-siap lah. Okay, karbon sambung dengan sp2. Okay, sp2, karbon 2. Saya label dulu, karbon 1, karbon 2. Okay, karbon 2 nak sambung dengan oksigen. Okay, oksigen ni, okay, ada macam-macam cara drawing. Cuma yang ni yang saya kata saya tunjuk yang Shanji tu kan. Dia buat, okay, saya sambung sini sp3. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, ini adalah oksigen 1. Okay. Okay, saya nak labelkan yang lain-lain dulu. Saya labelkan ini adalah sp3, 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 S hidrogen, S hidrogen ataupun satu S lah, satu S pun tak apa. So hidrogen memang satu S. So kita ada dekat sini sp2. Ini sp2. Oksigen saya tak buat lagi. Ini adalah sp3, 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 sp3. Okey, kemudian oksigen ni overlap dengan hidrogen. Hidrogen 1SH. Okey, saya letak lone pair. 1, 2, 3, dalam ni 4, 5. Okey, ini yang lone pair ni kalau kita ikut shape sebenar dekat sini kan, dia tak letak nampak je atas bawah, tapi sebenarnya dia di kiri kanan sebab dia menghasilkan bentuk band. Okay. Right. So dekat sini, dekat kawasan ini, okay, kalau kita buat hybrid, kita akan nampak dia adalah sp2. Dia akan jadi macam ni. Sama-sama. Ada telur. Okay. So, dia ada pi dekat sini. Biji jiba dia sayang. Siapa tu? Sila mute kejap. Okay. Dekat sini oksigen yang kita hybridkan. O2. Okay, saya hybridkan dia sebab dia adalah sp2. Okay, oksigen kan kalau dalam keadaan biasa, saya buka dia punya ni. 2S, 2P, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. So yang ini yang kita hybridkan. Akan jadi sp2, yang ini akan jadi pi. Okay, sekiranya kita tak hybridkan, macam mana kita nak buat? Okay, kalau tak hybrid, dia jadi macam ni. 1, 2, 3, 4. Ni saya salin balik lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ini hidrogen. Okay. Ini hidrogen. Okay, saya nak fokus dekat sini. Sebab nanti bila awak rujuk sum of books ke, awak discuss dengan kawan-kawan ke, dia akan ada banyak jawapan. Okay, so kalau kita tak hybridkan, kita hanya ambil macam ni. Okay, tengok 2S, 2P. Okay, yang ini tak payah draw. Kita hanya ambil yang ini, dua ni saja. Dua ni saja, dia dalam keadaan pure orbital. Pure orbital. Ini kita ambil orbital hybrid. Hybrid sp2 untuk oksigen. Yang ini kita ambil pure orbital oksigen. Pure orbital ni bermaksud dekat sini dia ada katakanlah py dengan pz kan. Okey, py tu dia akan jadi sigma. Kita buat SA2P, itu akan jadi sigma kat sini. Okey, px, pz ni pula adalah yang akan jadi pi. Dia akan jadi pi dekat sini. Macam tu. So bentuk dia berbeza lah. Bentuk dia berbeza. Satu yang kita hybrid, satu yang kita tak hybrid. Kita ambil yang pure orbital, satu yang orbital hybrid.
Okay, kalau awak tanyakan saya punya preference, saya suka yang ini. Saya suka yang hybrid. Okay, sebab dia lebih clear, kita nampak dia bentuk macam tu. Kesimpulannya, dia macam ni. Semua center atom adalah hybrid. Semua center adalah hybrid. Okay. Kemudian sekiranya awak jumpa double bond untuk oksigen, oksigen double bond dengan siapa-siapa pun, kalau dia terminal dan dia double bond, dia akan undergo hybrid. Awak hafal yang tu. Okay, oksigen terminal double bond akan hybrid, dia akan buat sp2. Jadi kita tak payah guna pure orbital. Okay, walau bagaimanapun kalau awak buat dia tak jadi salah sebab kita masih lagi terima. Cuma yang sebenarnya dia hybrid. Okay, boleh ya? Sebab tu bila ada yang hantar jawapan dekat saya, kedua-dua jawapan saya terima. Sama ada hybrid ataupun sama ada pure orbital. Okay, jelas? Boleh ikut dah? Okay. Kemudian ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah dalam ni ada soalan pasia. Ini untuk 4.3 nah. Ada beberapa soalan pasia, 7 kot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7 soalan pasia. Macam biasalah, soalan pasia ni saya akan assign beberapa orang untuk buat jawapan dalam Jamboard. Okay, awak tengok markah dia ya, besar-besar markah dia. So kalau lebih besar markah ni, lebih banyaklah kerja yang kita kena buat. Okay, ini contoh soalan-soalan lepas lah. Alright, so nanti orang yang terlibat kena hantar dalam Jamboard lah. Okay, so far macam mana 4.3 boleh ikut ataupun rasa macam susah? Boleh ikut tak 4.3? Boleh, insyaAllah ada. Boleh nah. Okey, kalau ada apa-apa sila tanyalah nah, jangan simpan perasaan tidak tahu itu. Okey, so kita dah habis 4.3. Next is kita nak masuk 4.4. Okey, 4.4 ni dia tak susah pun. Kita masuk sikit saja petang ni. Okey, 4.4 tajuknya adalah intermolecular forces. Intermolecular forces. Okay, kita tengok dekat dia punya learning outcome. Okay, untuk learning outcome kita dah selesai 1, 2, 3. Sekarang nak masuk yang keempat. Yang keempat ni kita masuk hari ni 28 hari bulan 9. Okay, so kalau tengok dekat sini dia ada C2, tak banyak, dia lebih kepada C3, C4. Jadi hari ni saya nak masuk yang C2 dulu. Okay, kita nak tengok describe intermolecular forces. Ada 2 jenis, van der Waals dengan hydrogen bond dan dia punya anak-anak dia. Kemudian kalau sempat masuk sikit factors that influence the strength of intermolecular forces tadi. Okay. Okay, yang pertama adalah describe intermolecular forces. Kita ada van der Waals dan hydrogen bond. Okay, apakah intermolecular forces? Intermolecular forces are attractive forces between molecule. Tarikan antara molekul, intermolecular. Intra dalam, inter luar. Nah? Attractive between molecules. Generally much weaker than covalent bond. The strength of intermolecular forces determine the physical properties of the substance. Intermolecular forces akan menentukan physical properties. Yang ini penting. Okay, physical properties ni contohnya apa? Contohnya solubility, okay, boiling point, itu adalah physical properties. Kalau chemical properties, dia akan buat tindak balas menghasilkan benda lain. Itu chemical. Okay. Apa yang dimasukkan dengan between molecules? Contohnya kita ada molekul A dalam satu bekas, dalam satu beaker kan. Kita bukan ada seketul A, kita ada banyak compound-compound A tu. So antara A dengan A itulah yang disebutkan sebagai intermolecular forces. Tarikan antara molekul-molekul dia. Okay. Right. Covalent bond kat mana? Covalent bond di dalam. Contoh. HCl, molekul HCl, kita ada banyak HCl dalam satu bekas, larutan hidrogen chloride. Dan antara molekul HCl adalah intermolecular forces. Okay. Dalam ni antara H dengan Cl ni adalah covalent bond.
Okay, kena pandai bezakan lah. Okay, seterusnya type of intermolecular forces, jenis, take note, ada dua jenis. Ada dua jenis. Okay. Yang pertama, van der Waals forces dan yang kedua, hydrogen bond. Van der Waals dan hydrogen. Okay. Perlu diingatkan bahawa apabila awak menjawab soalan, kita dari segi ejaan kita kena tekankan sebab kalau ejaan salah dia jadi salah. Terutamanya nama saintis. Van der Waals ada dua A. Ejaan mesti tepat. Kalau awak eja salah nanti dia buat tak tahu, dia buat tak kenal, dia akan jadi pangkar. Okey. Di bawah Van der Waals ni ada pecahan dua lagi, iaitu dipole-dipole interaction ataupun dipole-dipole forces dan satu lagi London forces. Ingat ya, dipole-dipole forces ataupun ada London forces adalah anak kepada Van der Waals di bawah tajuk Van der Waals. Sebab selalu orang akan confuse. Dia akan kata ada 4 jenis. Dia campur. Contoh dia kata Van der Waals, dipole-dipole, London dengan hydrogen. Sedangkan dipole-dipole dan London di bawah Van der Waals. Okay, kena hati-hati yang ini. Okay, so kita tengok dipole-dipole interaction ni bawah Van der Waals nah. Okay, dipole-dipole interaction ni dikenali juga sebagai permanent dipole. Okay. Dipole-dipole interaction exists between polar molecules, underline. Mesti wujud dalam polar molecule. So kalau kita sebut polar molecule, ingat balik 4.2. 4.2 awak dah belajar how to determine polarity of molecule. Molekul ni polar, molekul ni non-polar. Symmetrical, unsymmetrical. Okay. Penting untuk awak kenal dahulu polarity sebab daripada polarity dia akan carry out kepada intermolecular forces. Okay. Dia wujud dalam polar molecules. The interaction exists between positive end of the dipole of one molecule will attract the negative ends of another molecule. Dipole tu adalah kutub dia kan? Kutub dia. Kutub yang kekal kepolaran dia. Interaction effective only between polar molecule are very close together. Biasanya kalau dia dekat baru dah efektif lah. Okay. Contohnya dekat sini kita ada HCl. Okay, dia macam ni. Kita ada HCl dalam satu bekas. HCl ni dia adalah polar. Apabila dia polar bermaksud awan dia tak simetri. Awan tak simetri tu maksudnya molekul itself lah. Dia akan ada kawasan yang kurang elektron, kawasan yang banyak elektron. Okay. Dan kepolaran dia ni adalah kekal. Kekal bermaksud klorin dia tak akan bagi elektron dia kepada hidrogen macam tu. Dia tak akan jadi macam ni. Dia tak akan selerak ke sana. Dia mesti elektron cloud dia berat kepada klorin. Okay. So apabila dia interact dengan another molecule dalam bekas yang sama, contohkan dekat sini ada HCl juga. Okay. So apabila positif dia mesti attach dengan negatif. Dia tak boleh jadi macam ni. Contohnya kita ada Cl dekat sini. Cl dengan H. Okay. Kalau ada macam ni, dia negatif dengan negatif kan. Negatif dengan negatif dia tak akan terjadi. Dia akan pusing kepada kedudukan HCl dengan HCl. Dia akan pastikan negatif jumpa positif. Macam tu. Susunan dia mesti negatif positif. Kita tengok dekat sini. Okay, kita ada positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Kalau atas ni negatif, bawah ni akan jadi positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Okay, susunan dia mesti positif end attract negative end. Okay, dan keadaan ini adalah kekal lah. Okay, sebab dia adalah permanent dipole. Okay, alright. So itu adalah nama dia dipole-dipole interaction. Okay, yang kedua adalah London forces. Okay, ataupun temporary attractive forces.
Kalau tadi dia adalah permanent lah. Ini adalah permanent dipole, ini adalah temporary attractive forces, temporary dipole. Okay, catatkan weakest intermolecular forces. Catatkan exist in all atoms and molecule. Wujud dalam semua atom dan molekul bermaksud dia wujud dalam polar dan non-polar. Dia wujud dalam polar and non-polar. Semua dia wujud. Kalau yang ini dia hanya wujud dalam polar saja. Okay, ini dia wujud semua, all atoms. Okay. Non-polar molecules have only London dispersion forces. Okay, bermaksudnya kalau polar, okay, kita tengok kalau molekul tu molekul yang polar, dia mesti ada dipole forces. Saya letak DDF nak untuk saya mudahkan penulisan. Dipole forces. Awak jangan guna simbol ni tau. Untuk nota tak apalah, untuk penulisan jangan guna yang simbol saya. Dan polar molekul dia ada dipole forces. Non-polar molekul dia ada London dispersion forces. Okey, tapi dia kata tadi London dispersion wujud dalam semua. Bermaksud dalam polar molekul ada dua. Satu dipole, satu lagi London dispersion forces. Saya ulang. Polar molekul wujud dua intermolecular forces iaitu dipole dan London dispersion. Manakala untuk non-polar molekul hanya wujud London dispersion forces. Okey, dah catat? Okey. How does London forces occur? Okay, kalau tadi kita tengok, kalau dipole forces disebabkan awan dia dah memang sedia ada macam tu, dia terherok sebelah, dia ada positivity dan negativity N, so dia attract each other. Tetapi untuk London dispersion forces, dia tak ada kepolaran. Jadi macam mana dia menghasilkan dia punya attractive forces? Kita tengok sini. Okay, dia kata electron move in constant motion in atoms or molecule. Saya baca dulu nak. However, at any given instant time, the electron distribution in the atom may be asymmetrical. Asymmetrical itu bermaksud unsymmetrical. Giving the atom of a temporary dipole moment. When this occurs, the electrons in a neighboring atom may be displaced to also produce a dipole. This is called induced dipole. This instant time, the molecule become a small instantaneous dipole, meaning temporary positive and negative charge. The forces of attraction between temporary dipole and induced dipole are known as London dispersion forces, London forces or dispersion forces. Okay. This interaction only significant when the atoms are close together. Okay, apa maksud dia? Okay, kisahnya macam ni. Tengok saya explain. Contohlah, kita ada bromine dengan bromine. Okay, kita ada molekul bromine. Okay, bromine dengan bromine, kalau kita ikut, dia adalah non-polar. Okay, non-polar bermaksud dia symmetrical. Symmetrical bermaksud dia punya electron cloud tu adalah dibahagikan sama rata. Simetri. Sebab dia tak ada satu positif, satu negatif. Dia sama saja. Okay. Dalam ini ada elektron. Elektron ada dalam ni. Elektron sentiasa bergerak. Kan dia kata elektron move in constant motion. Dia bergerak-gerak dalam ni. Okay, dia pun berpusing-pusing lah dalam ni. Okay. Pada satu ketika, okay, at given instant time, electron distribution may be asymmetrical. Bermaksud, masa dia pusing-pusing ni, ada satu keadaan di mana pusingan dia tidak sekata. Apa berlaku apabila pusingan dia tak sekata? Dia akan jadi macam ni. Okay, katakanlah dia pusing-pusing-pusing, tiba-tiba distribution itu terherot ke sebelah sini. Dia terduduk sebelah sini banyak. So bila dia terduduk sebelah sini banyak, dia akan menghasilkan temporary negatif dan sebelah sini temporary positif. Okay. Apabila dia negatif, bromine yang sebelah ni yang asalnya akan jadi symmetrical,
tiba-tiba sini negatif, dia akan terherot. Dia akan tiba-tiba jadi negatif, ini jadi positif, ini jadi negatif. Pada ketika inilah berlaku London dispersion forces. Okay, dia akan menghasilkan temporary dipole. Temporary dipole akan menghasilkan induced dipole. Ini kita panggil London dispersion forces. Okay, lepas tu dia bergerak, maybe dia terherot ke bawah pula. Maybe terherot ke sebelah sini pula, maybe terherot ke atas pula. Tapi setiap kali dia bergerak tu, akan ada banyak molekul sekeliling dia kan. Jadi sentiasa adalah intermolecular forces tu. Okay, itu yang dimaksudkan macam mana dia terhasil. Boleh ke tu? Boleh, madam. Okay, madam. Okay, nanti kalau awak nak explain, nanti saya bagi ayat yang simple lah. Ini kisah ni agak panjang untuk awak fahamkan. Right. So itu kisah dia. Okay, seterusnya. Okay. Kat sini yang kita nak kena jawab soalan. Okay. Soalannya adalah state type of intermolecular forces exist in the following molecules. Okay, macam mana kita nak decide molecules ni ada intermolecular forces apa? First of all, kita kena tahu polarity dia. Okay, HBr adalah polar. Catat dalam tu, SO2 pun polar. Polar molekul lah. Molekul satu je kan. Okay, CH4 pula adalah non-polar. Okay, kena kenal dulu polarity. Nak kenal polarity, kena tahu geometri dan Lewis. Okay, so kalau dia adalah polar molekul, okay, polar molekul, apakah forces yang ada dalam molekul tersebut? Jawapannya adalah apa, Alia? Alia Najwa. Dipole. Dan. Ada satu lagi? Dipole dan London forces. Yes, thank you. Sebab dia ada dua-dua nah. Okay, tulis dekat situ. Kalau dia polar, dia ada dipole forces and London dispersion forces. Dia ada dua-dua. Sama juga. Polar dipole forces dan London dispersion forces. Okay. Manakala kalau dia adalah non-polar, apakah forces yang wujud dalam itu? Ashraf Rahim. London dispersion forces. Thank you. Hanya London dispersion forces. Hanya London dispersion forces. Nah, ada satu saja. Okay. Right. Yang ini dia minta, soalannya dia minta jenis yang wujud, presence, yang ada. Okay. Sekarang kita nak tengok soalan berikutnya. State the type of strongest intermolecular forces presents in the following molecule. Okay. So ini adalah non-polar molecules. Ini adalah polar. Ini adalah non-polar. Ini adalah polar. Okay. So kita dah kata tadi, kalau dia adalah non-polar, dia hanyalah ada London dispersion forces. Sebab dia ada satu saja kan, jadi dia tak adalah yang strongest, dia seorang sajalah. Okay. So non-polar semua hanya ada London. Strongest yang dia ada adalah London. Okay. Manakala untuk polar molekul, okay, polar molekul dia ada dua, satu dipole, satu London. Okay, yang mendominasi polar adalah dipole. Okay, yang mendominasi, strongest. Sebab tu kalau awak baca buku, kadang-kadang dia tak sebut pun polar ni ada London. Sebab dia ambil yang strongest. Nah, kadang-kadang buku dia tak sebut. Even dalam notes pun dia cuma kata
Polar molecule has dipole-dipole forces. Dia ignorekan London sebab dia nak ambil yang dia nak highlightkan the strongest one. Okay, London memang wujud dalam semua. Madam, Saya pun lepas ni saya akan refer kepada the strongest one. Ya, soalan? London dispersion forces ataupun London forces je dia punya ayat tu. Ayat dia London dispersion forces. Sebab saya tengok dalam handout ni yang atas tu kat apa tu? Ni London forces. Dia tulis London forces je ataupun dispersion forces. Okey, sebab istilah ni dia macam ni, macam mana ya, dia kadang-kadang bila kita marking dan dia tak nak dia nak perkataan dispersion. Dia nak perkataan dispersion. So saya ambil London dispersion forces, biar semua ada. Okay, boleh? Madam. Kita letak tiga-tiga biar apa dia nak semua ada dalam tu. Okay, alright. Okay nah, alright. So dapat dah. Okay, ini adalah yang strongest. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah soalan tutorial. What are intermolecular forces? Okay. Okay, ini soalan tutorial. Boleh salin ataupun highlight kat sini. Attractive forces that occur between atoms or molecule that holds the molecule together. Itu adalah dia punya definition. Okay. Soalan kedua. What are dipole-dipole forces and explain how dipole-dipole cause molecules to be attracted to one another. Ini jawapan dia. Okay. Yang pertama, apakah dipole-dipole? Yang kedua, macam mana dia terhasil? Okay, yang mana yang terhasil ni ayat dia bawa boleh ambil yang ini. Ini ayat skema daripada tutor yang lebih mudah lah. Dipole-dipole forces are attractive forces between neutral polar molecule untuk definition dia. Okay, macam mana dia terhasil? Polar molecule attract one another when the partial positive charge on one molecule is near the partial negative charge on the other molecule. The polar molecule must be close for the dipole-dipole forces to be significant. The dipole-dipole forces increase with an increase in the polarity of molecule. Yang ini ayat terakhir ni adalah factors dia. Okay, tak apalah awak salin dulu, factors saya akan cerita kemudian. Okay, so kalau ayat explanation macam ni lah ya, dia kena clear lah kita punya explanation tu. Apa yang kita nampak tu, kita nak lukis senang tapi kita nak give words in sentence, in paragraph tu agak sukar untuk terjemahkan apa ayat kita tu. So boleh hafal yang ini. Nah? As for guide lah, if you have ada any suggestion explanation lebih baik, boleh ditambah baik. Okay. Next is explain how London forces arise. Macam mana London forces terjadi di antara non-polar molecule. Ini ayat yang lebih pendek lah berbanding yang saya cerita tadi tu. Okay. London dispersion forces are significant only when the molecules are very close together because electron repel one another. Yang tadilah elektron bergerak tu, okay, dia pergerakan dia tak symmetry at any instant time tu. The motions of electron in one atom influence the motions of electron in near neighbors. Thus, the temporary dipole on one atom can induce a similar dipole on an adjacent atom. Adjacent ni bersebelahan. Causing the atom to be attracted to each other. This is called London dispersion forces ataupun dispersion forces saja. Kita ambil London dispersion forces terus. Okay. Alright, so itu ayat dia. Okay, seterusnya soalan yang sama macam tadi ni, kita buat jawapan dia. Okay, saya bagi masa untuk awak buat dulu. Soalannya, dia apa tadi? Identify the strongest intermolecular force present in pure sample of the following substance. Okay. Kita buat dulu. Saya nak panggil nama.
Okey, soalan nombor 1A. Apakah jawapannya Ainul Fakihah? Ainur? Pergi mana ni? Madam, saya nak try. Okey, boleh. Siapakah itu? Atira. Okey. Polarity non-polar, Okey. London dispersion forces, Okey. strongest pun London dispersion forces. Thank you very much. Very good. Betul. Saya letak simbol nak, awak tulis penuh nak. Okey. Next, SO2. Siapa nak cuba? Nak try madam? Boleh, silakan Nisa. Okay, polarity dia polar molecule. Okey. Types of intermolecular forces dia ada dua, dipole-dipole forces and London dispersion forces. Okey. Lepas tu dia strongest intermolecular forces dia London dispersion forces. Lagi sekali, strongest. Strongest dia dipole-dipole. Ya, Dipole-dipole forces. betul. Okey, thank you. CO. CO ke CO2 ni soalan ni? Okey, CO. Memang dia nak CO. Okey, seterusnya CO. Siapa nak try? Nak try madam? Okey, silakan. CO tu polar. Alright. Lepas tu types of intermolecular tu ada dipole-dipole dengan London dispersion force. Okey. The strongest dia ada dipole-dipole je. Thank you very much. Betul. Okey, seterusnya siapa pula? Nak try madam, Okey, Nurdini. polarity dia non-polar molecule. Non-polar ke? Cuba lagi, betul ke? Oh, polar madam. Oh, okay, Polar. polarity dia polar molecule. Okey. Lepas tu types of intermolecular forces dia dipole-dipole forces dengan London Okay. dispersion forces. Okey. Dia punya strongest dia dipole-dipole forces. Betul. Okey, last question. Apa nak try soalan Madam. terakhir? Okey, siapa tu? Ainur. Ainur, okey. Polarity dia polar. Okey, betul. Type of intermolecular force dia dipole force dengan London dispersion force. Dispersion force. Okey. Stronger Paling kuat? intermolecular force dia dipole force. Okey, thank you very much. Okey, semua betul. Okey, Madam, nak so tanya. ya. Yang type of intermolecular forces tu apa? Bukan van der Waals. Oh, okey. Kalau kita buat secara general Van der Waals lah. Sebab kita sedang belajar yang Van der Waals kan. Generalnya adalah Van der Waals. Tapi itu kita tak tulis because dia too general. Dia terlalu general. Kita akan spesifikkan. Sebab dekat sini dia nak types kan. Maksudnya dia nak jenis yang ada. Kalau Van der Waals satu saja. Okay. Boleh? Kita bagi types tu, kita bagi semua yang ada sebab kita nak determine yang mana yang strongest. Kalau bagi Van der Waals, dia tak nampak which one yang kita nak choose to be yang the strongest one. Okay, boleh? Okay, Adam. Thank you, Adam. Alright, welcome. Okay, seterusnya adalah okay, sebelum tu saya nak cerita juga Van der Waals ni dia wujud dalam semua covalent molekul yang covalent. Kalau ionic dia adalah ionic bond kan.
Kita ada ionic bond, kita ada van der Waals, kita ada hydrogen. Hydrogen bond tu juga adalah covalent. Okay, di kategori covalent kategori covalent bond, covalent structure. Tapi covalent ni pun dia ada polar dengan non-polar. Yang mana yang polar adalah dipole-dipole, yang mana non-polar adalah London. But some of the covalent dia akan undergo hydrogen bond. Itu kita baca kemudian. Okay, next is factors that influence the strength of van der Waals. Okay, so ada 3 factors yang affect dia punya kekuatan. Okay, iaitu yang pertama size, yang kedua shape, yang ketiga polarity. Ada 3 faktor. Faktor yang paling penting adalah yang nombor 1 ni, most important factor. Sebab apabila kenapa kita nak tengok factors? Sebab ada soalan yang akan datang, kita kena compare. Contoh dia bagi A, molekul B, molekul C. Dia bagi 3 molekul, kemudian dia akan minta awak arrange in order of increasing boiling point. Choose the one with the highest boiling point. So apabila kita nak choose, kita nak pilih yang mana paling kuat dan kita nak susun ikut kenaikan, kita kena tengok factors. Okay. Dan yang pertama mesti dipengaruhi oleh size dahulu. Kita tengok faktor yang pertama. Size. Okay. Down a group ni dia refer kepada molekul yang dalam grup yang sama lah nah. Okay, the size ni adalah kita tengok dia punya, kesimpulannya size ni kita tengok dia punya molar mass. Okay. Kesimpulannya saya letak kat sini, kira molar mass. Count molar mass. Kira molar mass. Okay, molar mass yang tinggi bermaksud mass dia berat, size dia besar. Mass tinggi bermaksud, ketika kata lain, size dia akan besar. Okay, so kita tengok dekat sini. Ini dia bagi contoh untuk neon dengan xenon. Okay, neon dengan xenon ni, sana dia kata apa sini, number of electron increase, atomic radius also increase. Nah, ini dia punya size lah ni. The more electron, the more distance over they can move, the bigger the possible temporary dipoles, and therefore the bigger the dispersion forces, bigger molecule are stickier. Okay, contoh dia bagi xenon dengan neon. Xenon lebih besar. Okay, xenon has greater London dispersion forces, hence xenon has higher boiling point. Kesimpulannya, okay, kita buat kesimpulan dekat sini. As conclusion, molar mass tinggi iaitu size besar menunjukkan boiling point dia akan tinggi. Kalau kita compare antara xenon dengan neon, xenon lebih tinggi dia punya boiling point sebab size dia lebih besar. Nak tahu size, kira dia punya molar mass. Okay, yang kedua, faktor shape. Okay, shape. Long and linear molecules can develop bigger temporary dipoles due to larger surface area, which electron can move compared to short and branch containing the same numbers of electron. Same numbers of electron ni bermaksud molar mass dia sama. Okay, molar mass dia sama. Okay, contohnya kita ada butane and 2-methyl butane. Okay, apakah persamaan dan perbezaan dua molekul ni? Butane kalau kita tengok kita ada 1, 2, 3, 4. C4H36 10, H10. C4H10. 2-methylpropane, total carbon adalah C4H36 9, 10. Okay, menunjukkan size dia sama. Size dia sama. Same numbers of electron. Okay. Kalau size dia sama, kita imagine like, contoh, awak ambil satu doh tepung tu, okay. Satu doh tu, dua doh, awak timbang dalam mass yang sama. Macam tu. Satu doh, awak uli dia panjang-panjang macam ni. Tapi mass dia sama nak. Okay, kita uli panjang-panjang macam tu. Okay. Satu doh lagi, awak uli secara bulat-bulat dan awak susun macam tu. Dengan syarat mass sama tau. Okay, so dia kata both compound has same molecular weight.
Butane has higher boiling point because it has larger surface area. Results, strong dispersion forces. Okay. Contoh dia macam ni tadi. Okay. Kalau molekul yang kita bagi dia jadi panjang, sentuhan dia apabila kita rapatkan sentuhan dia banyak. Sentuhan antara molekul tu banyak. Itu yang dikatakan larger surface area. Long and linear has larger surface area. Okay. Kalau short and branch ni yang ini. Short and branch, dia punya surface area dia adalah kecil. Okay. Long and linear, dia ada larger surface area. Okay, apabila larger surface area, dia akan jadi more energy needed lah, kan? More energy needed to overcome the intermolecular forces. So boiling point dia akan lebih tinggi. Okay. Kalau kita tengok yang ini, kita lawan kepada long and linear adalah lawan short and branch. Lawan dia. Pendek dan bercabang. Short and branch. Short and branch, dia akan ada lawan kepada larger. Kat sini, larger ni kena di bawah. Larger surface area. Lawan kepada larger apa? Small. Boleh ke small? Boleh lah. Small surface area. Okay. Jadi kalau dia punya sentuhan dia kecil, maka energi yang nak overcome tu sikit saja. Yang ini energi dia banyak, dia nak kena atasi. So less energy. Less energy needed, maka boiling point dia akan menjadi rendah. Okay. Dengan syarat same molecular weight. Kalau molecular weight dia sama, baru kita boleh tengok faktor shape. Kalau shape dia tak sama, size dia tak sama, tak boleh tengok faktor shape. Nanti kita tengok contoh. Okay. Faktor yang kedua adalah ni apa? Ini contoh tadi. Ini faktor shape lah ni. Kini kita tengok asal. Okay. Kalau dia bagi molekul yang macam ni, kita nampak kan? So, kita tengok dia punya bilangan karbon. Okay. Kita total kira bilangan karbon. 1, 2, 3, 4, 5, C5. 1, 2, 3, 4, 5, C5. 1, 2, 3, 4, 5, C5. Kalau bilangan karbon ni sama, disebabkan dia adalah organic compound, C dengan karbon dengan hidrogen saja. Jadi kita kira karbon pun dah memadai lah. Okay. So kalau bilangan karbon dia sama, bermaksud size dia sama. Size dia sama, same size. Okay. Kalau size dia sama, macam mana kita nak tentukan boiling point siapa yang lebih tinggi? Kalau size sama, kita tak boleh kata yang A ni lebih tinggi, B ni lebih rendah, C ni lebih rendah sebab size dia sama. Jadi kita kena tengok dari segi shape. Okay, dari segi shape yang paling tinggi adalah A sebab dia linear. Okay, kedua tinggi adalah B sebab dia ada satu branching. Paling rendah adalah C sebab dia ada banyak branching. The more branching occurs, the more compact the molecule. The more shorter and the more compact, jadi lebih kurang lagi energi yang diperlukan. Boleh ke tu? Boleh. Okay. Katakanlah saya masukkan satu molekul lagi dekat sini, saya bagi hexane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya bagi hexane dekat sini. Hexane ni adalah D. Okay. Arrange the compound in order of increasing boiling point. Okay. Jawapannya adalah yang pertama paling tinggi adalah D. Sebab D tu dia ada 6 karbon. Maksudnya bila dia ada 6 karbon, molar mass dia tak sama dah dengan orang lain. Okay, dia akan jadi yang paling tinggi. Okay. Kemudian baru kita comparekan elemen molekul daripada mass yang sama iaitu A
B dan C. Kalau kita nak explain, kita kata D sebab highest boiling point, sebab dia punya mass dia lebih tinggi. Antara tiga ni same mass, tapi A lebih tinggi sebab dia punya size dia beza. Faham tak? Okay. Kemudian kalau nak explain dari segi size, dia ada ayat dia ini. Nanti kita tengok ayat-ayat dia lah. Kita buat kepada glance through dulu. Okay. Next is polarity. Okay. Untuk polarity, molecules yang mempunyai jisim yang hampir sama. So kita ada 3 kategori jisim. 1, mass yang berbeza. 2, mass yang sama. 3, yang hampir sama. Okay. Apabila kita sebut hampir sama, dia akan jadi susah sebab macam mana kita nak tahu berapa banyak yang hampir sama? Apa perbezaan yang menunjukkan hampir sama dan terlalu besar? Bezanya adalah kita tengok kalau nilai dia kurang daripada 10. Hasil tolak antara dua molekul A dengan B, nilai perbezaan dia kurang daripada 10, kita anggap almost similar. Okay, alright, contoh. Ada kat sini dia bagi ethane is a non-polar molecule. It only has weak London forces, thus lower boiling point. Higher boiling point is CH3F due to stronger dipole-dipole interaction on polar molecule with high electronegativity of fluorine. So sebab dia bagi fluorine tu high electronegativity. Okay, macam mana dia compare? Dia tengok macam ni, CH3 dengan CH3F. Okay, kita tengok mass. Mass dekat sini berapa? Kira asal mass dia? $30. Okay. Fluorine berapa? 19 tambah 12 tambah 3. 34. Ini dia punya mass. Okay. So apabila mass dia dekat sini 34 dengan 30, bila kita tolak, beza dia adalah 4. Maksudnya dalam lingkungan bawah 10. So apabila beza dia hampir sama, kita kata almost similar. Okay. Jadi kalau hampir sama, macam mana kita nak tahu siapa lebih tinggi? Dia kena tengok faktor electronegativity. Sebab yang ini non-polar, ini polar, so yang polar lah akan lebih tinggi. Kenapa polar lebih tinggi? Sebab dia ada kekuatan dipole-dipole interaction. Okay. Alright. So itu dari segi polarity. Okay, kesimpulan. Okay, dekat sini point yang sangat-sangat penting. Okay, tengok sini. Ini kita sedang compare untuk van der Waals. Okay, van der Waals. Kategori van der Waals. Okay. So, macam mana kita nak bezakan ataupun kita nak susun molekul dalam ikut dia punya boiling point? First of all, yang saya kotakkan dekat tengah ni adalah molecular mass. Apa-apa pun mesti kira dulu molecular mass. Syarat paling penting. Sebab van der Waals dia sangat penting dengan mass. Okay. Kalau molecular mass dia besar daripada 10, beza dia besar daripada 10, contoh, okay, saya ada A, saya ada B, yang ini 30, yang ini 60, contohlah. So beza dia besar, beza dia dekat 20. Jadi siapa yang lebih tinggi? Okay, yang lebih tinggi adalah yang lebih tinggi molar mass dia. Okay, sebab lebih tinggi molar mass, lebih kuat van der Waals, boiling point dia akan lebih tinggi. Faktor mass, ini kita kira sebagai faktor mass. Okay. Contoh pula, okay, lepas tu kita ada molekul A, kita ada molekul A dan kita ada molekul B, A versus B. Okay, didapati mass dia adalah 30. Mass dia sama. Okay, apabila mass dia sama, bila mass dia sama, bermaksud kita tak boleh nak bandingkan lah van der Waals dia sebab dia sama kan. Jadi kita tengok faktor size. Okay, faktor size. Kena padam ini set.
Sini. Size. Ni faktor mass lah. Okay. Faktor size. Ni faktor mass. Okay. Faktor size adalah long and linear, bigger surface area, need more energy, boiling point dia paling tinggi. Long and linear shape yang akan dominate. Okay. Kalau kita membandingkan molekul A versus B, sekali A versus B, isim dia 130, 134. So bila kita pun tolak nilai dia kurang daripada 10. So itu adalah faktor polarity. Okay, so macam mana nak decide? The more polar the molecule, the higher the boiling point. Dengan syarat beza dia kurang daripada 10. Okay, faham tak tu? Faham ke atau a bit confused? Faham, Madam. Okay, baik. Terima kasih for the respon. Okay, so kita tengok contoh sat. Give factors that influence the strength of van der Waals. So ada 3 factors that influence van der Waals are size, shape, polarity. Okay, next. Okay. Which molecule has higher boiling point? Okay, soalan dia akan bagi macam ni. Contoh soalan lah. Which molecule has higher boiling point? Explain. Okay. So katakanlah dia bagi in between of C5H12 and C4H10, which one has higher boiling point? Dan dia minta explain. Okay, kotak yang saya bagi ni adalah untuk tips. Macam mana kita nak dapatkan jawapan dengan tepat. Okay, kotak ni sepatutnya tak adalah dalam jawapan ni sebab saya dah letak. Dia kena explain, dia kena gunakan word word, sentence. Okay, tak boleh pakai kotak, tak boleh pakai jadual. Mesti gunakan ayat sebab explain maksudnya use words. Okay. Tetapi apabila kita nak explain, problemnya adalah kita kena tahu keywords. Okay, masalah kita adalah apabila nak explain, kita selalu memberi tanpa kita tahu apa keywords dan kita punyalah panjang bercerita tapi tak dapat markah. Okay, so in order untuk dapat markah yang tepat, okay, saya buat kotak as a tip. Yang pertama adalah mesti ada mass. Okay, yang kedua mesti cerita pasal polarity. Yang ketiga mesti tengok dia punya intermolecular forces. Dan yang keempat, apakah jawapannya? Okay, contohnya kita nak membandingkan C5H12 dan C4H10. Okay, so awak ambil kalkulator, kira dulu mass sebab kita dah kata faktor mass yang paling besar kesan dia. Okay, so kita kira. So didapati C5H10 72, C4H10 adalah 58. So awak kira lah 72 tolak 58. Okay, nilai dia adalah 14. Hasil tolak adalah 14. Okay, kalau nilai dia besar daripada 10, maksudnya faktor yang mempengaruhi kekuatan boiling point adalah faktor mass. Automatically. Okay, so tak apa. Kita dah tahu jawapan dia iaitu ini adalah jawapan dia. Dah tahu dah. Tapi kita nak kena explain. So apakah faktor lain yang kena kita cerita? Yang pertama polar. Both are non-polar. Okay, kalau non-polar ada apa? Ada London dispersion forces. Okay, jadi siapa lebih tinggi boiling point? Ini lebih tinggi, ini lebih rendah. So yang dalam kotak ni, dia tak ambil markah. Dia cuma nak guide awak saja. So awak kena tulis macam ni. Contoh awak kata, both C5H12 and C4H10 is non-polar molecule. Is non-polar molecules. Okay. They exhibit mempunyai London dispersion. Sekejap. Nak ayat ni tak sedap. The intermolecular forces between molecules are London
dispersion forces. Okay, so saya letak both lah sebab dua-duanya adalah non-polar, dua-dua adalah ada London. Okay, lepas tu buatlah ayat dia, but C5H12 has higher boiling point than C4H10 because it has highest molecular weight ataupun bigger size. Okay, jadi apa kesan dia? Kesannya adalah highest molecular weight, thus it has stronger London dispersion forces and highest boiling point. Sebab apa tu? London dispersion forces ni bergantung kepada mass. Lebih tinggi dia punya mass, lebih kuat dia punya London dispersion forces. Okey. Ayat di bawah ni yang akan diambil kira untuk dibaca dalam pemakahan. Kotak tu tak ada. Kotak tu as a guide. Boleh ya? Okey. So di belakang ini ada banyak lagi soalan-soalan dalam ni. Okey, itu saya dah letak kotak siap-siap tau. Sinilah. Okey. Ada kotak siap-siap dekat sini. Okey, ada beberapa soalan. Right, so yang ini saya nak awak buat dululah sebab saya dah explain dekat depan. Okey. So next class saya akan tanya soalan ni. Soalan tutorial nombor 3. Which molecule has higher boiling point? Dan macam mana nak explain. Saya dah guide dekat sini. Okay, awak penuhkan kotak ni dan isikan jawapan pada sebelah explanation ini. Right, so nanti nama yang saya panggil kena jawablah apa soalan jawapan-jawapan di dalam ni. Okay, boleh ke? Boleh. Okay, Boleh madam. so itu Madam, nak sajalah. tengok yang tadi boleh tak? Ya? Boleh, nak tanya yang mana? Nak tengok yang tadi tu. Ni. Saya nak screenshot. Screenshot set. Saya tulis kot sebab entahlah. Dekat sini kalau saya tulis ni dia suka terlekat. Suka pergi tempat lain. Boleh faham tak tu? Awak perbaikilah ayat lah. Ini contoh ayat lah. Kalau awak ada ayat yang lebih baik, yang tapi dia punya point ni wajib semua kena ada. Cuma ayat itu awak buatlah, olah balik kalau ada sentence yang lebih cantik. Okay? So untuk hari ini kita belajar apa? Patah balik kat depan. Patah balik kat sini. Okay, untuk hari ini. So hari ini saya masuk part point 4. Okay, part point 4. So kesimpulannya adalah yang pertama kita dah belajar intermolecular forces. Ada berapa intermolecular forces? Ada berapa? 2. Ada 2 intermolecular forces iaitu van der Waals dan hydrogen bond. Okey. Hari ini kita belajar van der Waals dahulu. Okey, van der Waals ada 2 dipole-dipole forces dengan London dispersion forces. Gunakan dispersion London dispersion forces. Okey, sudah ada 2. Okey, kalau molekul tu polar, dia ada forces apa? Atirah? Polar molekul apa intermolecular forces yang wujud? Dipole dengan London dispersion. Okay. Yang paling dominan? Dipole. Okay, thank you. Kalau non-polar molekul, apakah forces yang wujud dalam itu? Nisa? London dispersion forces. Okay, thank you. Okay, satu lagi nak tanya, macam mana dipole-dipole terhasil? Let's hear from Wei Ying. Macam mana dipole-dipole terhasil? When partial positive charge on one molecule is near the partial negative charge on other molecule. Okay, boleh. Okay, thank you very much. Okay, macam mana London dispersion force? Tadi saya tanya dipole-dipole kan dekat Wei Ying kan? Yes. Macam mana London pula? Macam mana London force terhasil? Kita dengar daripada Aidil.
Apa madam? Macam London mana Dispersion London Forces? London Forces terhasil. London Dispersion. Kita hasil bila molekul tu rapat. Lagi? Dan saya baca ayat yang madam explain tadi lah madam. Bacakan. London diffusion force are significant only when molecules are very close together because electrons repel one another. The motion of electron in one atom influence the motion of electron in its near neighbor. Thus, the temporary dipole of one atom can induce a similar dipole of adjacent atoms, causing the atom to be attracted to each other. This is called the London dispersion forces. Okay, thank you very much. Okay, itu tapi nanti nak explain dalam ni kena gunakan ayat sendiri dulu sebab nak hafal banyak juga kan. Okay, thank you. Next, what are the factors that influence the strength of van der Waals? Factors that influence van der Waals. Okay, saya nak dengar daripada Nabil, apakah factors dia? Nabil. Nabil tak ada ke? Okay. Nak tanya, kita pergi kepada Irdina. Apakah factors? Name the factors that influence strength of van der Waals. Size, shape dengan polarity. Thank you. Size, shape and polarity. Okay, seterusnya soalan saya. Kalau kita nak arrange, kalau let's say kita ada A, B, C. Okay, kita ada molekul A, molekul B, molekul C. Macam mana kita nak susun ikut kenaikan boiling point? Apa point yang kita kena cari dulu? Okay, cuba explain Vanessa. Madam. Okay. Size jika ada dua A dan B, kita mesti count dia punya mass dan selepas itu jika satu mass yang lebih besar means that size dia lebih besar. So yang besar tu akan lebih higher boiling point. Okay, lagi? Untuk molecular shape, jika A dan B ada size iaitu mass yang sama, jika satu yang straight molecule yang ada lebih besar punya surface area, dia akan ada higher boiling point. Jika ada satu molecule yang lebih branch dan surface area dia jadi lebih kecil, dia akan has lower boiling point. Okay, lagi satu. Lagi satu ialah polarity. Untuk yang ada dipole, dia akan have higher boiling point compare dengan ada London's dispersion force. Okay. Cumanya untuk yang polarity tu, macam mana kita nak decide mass tu besar atau kecil? Jika dia lebih besar, yang difference tu lebih banyak daripada 10, dan dia ialah lebih besar dari 10, so kita mau tengok itu polarity. Bukan, jika dia difference less than 10, dan kami consider dia sebagai same mass dan mau tengok dia punya polarity. Okay, very good. Betul. Okay, thank you Vanessa. Okay, apa yang Vanessa cakap tu betul lah. Okay, cumanya tadi saya bagi secara general A dan B kan. Tapi in reality dia tak bagilah A dan B. Dia bagi A, B, C, D. With difference macam-macam. So nanti kita tengok soalan-soalan yang akan datang. Okay, so itu saja untuk hari ini. So next class saya akan sambung latihan untuk van der Waals. Dan juga kita masuklah hydrogen bond sikit. Okay. Kalau dah tak ada apa, kita habis dekat sini. Okay, habis awal. Kemudian hari Khamis, tak adalah ya. Hari Khamis saya dah ganti waktu ni. So hari Khamis tu, saya akan bagi latihan.
siapa-siapa yang terlibat dengan latihan tu kena hantar dalam Jamboard nanti. Next class pula kita jumpa hari Isnin. Okay? Itu saja daripada saya. Okay, kejap. Nak tutup ni dulu.